Contoh, saya bagi satu contoh. Lepas tu kadang-kadang dia gunakan alasan begini. Dia guna kita kena hormat pilihan orang ataupun pemikiran orang atau pandangan orang. Kita hormat pandangan ataupun fikrah ataupun pemikiran kalau pemikiran itu benar. Sebagai contoh, kan, orang tu minat baju warna hijau, kawan tu pula minat baju warna biru. Baju hijau dengan baju biru, dua-dua benar belaka. Nak pakai hijau boleh, nak pakai biru pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau disebut yang faktanya 5 campur 5 sama dengan 10, itu fakta. Tapi kalau orang kata 5 campur 5 sama dengan 11, kita tak boleh ra'i. Ini pandangan dia ni, 5 campur 5 11. Itu bukan pandangan, itu kesalahan. Kan? Kalau kita terima gak, bermakna bodoh lah kita. Kan? Kita kata 5 campur 5 ni 5 campur 5 adalah 11. Pandangan awak tu salah tu. Sebab faktanya 5 campur 5 10. Sama juga dalam bab akidah, Tuhan yang bernama Allah itu fakta. Itu yang sebenar-benarnya. Tiba-tiba dikatakan Tuhan itu Buddha lah apa dan sebagainya yang lain daripada Allah, itu tak boleh kita raih sebab itu bukan fakta. Itu batil, itu perkara yang bukan hak, itu perkara yang salah. Bila perkara salah, mana boleh diraihkan? Mana boleh kita raih satu benda yang salah? Lagi-lagi pula ini berkait dengan soal akidah, soal ketuhanan. Yang cipta semua ni Allah, mana ada yang lain. Tiba-tiba boleh diterima yang lain. Sebab tu hati-hati, jaga-jaga dalam nak berpolitik, dalam nak bermasyarakat dan sebagainya. Ya, memang kita kena jaga hati satu sama lain, tapi dalam perkara-perkara yang apa? Bukan dalam perkara yang hak. Kalau dalam perkara hak, tetap kena kata yang benar. Sebab tu disebutkan kulil haq walau kana murran, kata yang benar walaupun ianya pahit. Macam mana? Lepas tu kena jelas. Sebab tu Nabi sebut ni hadis, salah satu hadis yang mereka nak buang dalam 40 hadis akhir zaman, 40 hadis Imam Nawawi tu. Salah satu ni hadisnya Nabi sebut, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadat, sehingga mereka mengatakan aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya itu memang tugas apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, menegakkan akan agama Allah, bukan meraihkan agama lain. Kalau gitu Nabi tak kacau lah berhala-berhala di Kaabah kan? Dah, tapi Nabi jatuhkan semua berhala dan dibuang semua berhala. Jadi itulah sepatutnya, bukannya kita cakap apa kena raih agama lain. Itu tak betul. Itu fahaman yang salah. Ini fahaman yang menyimpang. Ini yang kadang-kadang Islam liberal dan sebagainya ni. Baik, seterusnya itu negara Cina. Dan terusnya kita pergi ke 6, yakni negeri India pula. Kata musannif pengarang kitab Tok Guru, negeri India juga mempunyai peranan yang besar di dalam pergolakan dunia. Bagaimanapun, seperti yang dinyatakan oleh Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi, India merupakan penyumbang keruntuhan akidah, masyarakat dan akhlak kepada negeri-negeri jirannya dan memainkan peranan yang besar dalam menyesatkan rantau di sebelahnya. Penduduknya yang beragama Hindu itu mempunyai keistimewaan di dalam kesesatan mereka dari segi banyaknya Tuhan yang diada-adakan untuk dipuja, dari segi kebuasan hawa nafsu dan mewujudkan kasta-kasta di dalam masyarakat. Jadi ini berdasarkan kepada seorang ulama yang bernama Syekh Abul Hasan Ali An-Nadawi. Ni Nadawi ni maknanya di India. Keadaan di sana lagi, kata Syekh, iaitu pengaruh agama Hindu ni lagi dahsyat dalam menyesatkan umat manusia. Malah bukan setakat India, dia terpengaruh sampai ke tempat-tempat di sebelah dia, negara-negara yang berdekatan dengan India.
Berapa teruk sangat ya, apa nama Hindu ni, agama ni, kata Syekh, kerana mereka sampai membanyak-banyakkan Tuhan, ikut cita rasa masing-masing, sampai mereka reka. Wah, wujudkan pula Tuhan baru, wujudkan pula Tuhan baru lagi, wujudkan lagi Tuhan baru. Jadi akhirnya tak tahu berapa banyak Tuhan dia, ratus-ratus kan? Memang banyak. Berlambak-lambak. Jadi yang macam ni pula, jadi macam tu pula. Ikut cita rasa dia. Jadi bermain-main dalam masalah ni. Buat macam ni, buat macam ni. Itu bukan setakat kalau satu je pun dah sesat. Kalau ada banyak sangat ni terlebih sesat dah ni. Kemudian pula ditambah pula mereka berfahaman mengikut kasta. Ini bukan makam dia, ini kasta orang tinggi-tinggi, ini kasta rendah. Mengasing-asingkan manusia ikut darjat yang sendiri, dia yang tentukan, dia yang letakkan. Orang kaya untuk orang kaya saja, orang miskin miskin. Dan kasta ni sampai hari ni masih lagi ada. Datang untuk menyesuaikan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk semua, untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam abad ke-6, menurut yang tercatat di dalam kitab Weda. Weda ni kitab Hindu, kitab dia. Jumlah Tuhan-Tuhan yang diada-adakan oleh mereka waktu itu sebanyak 37 Tuhan. Tu dia. Dalam kitab Weda dia ada 37 Tuhan. Dan mereka menambahnya dari masa ke semasa. Boleh main tambah-tambah lah. Apabila bertemu dengan setiap perkara dan benda yang dianggap menarik. Itu yang dia pergi mana-mana pokok tiba-tiba dia pacak situ. Bila kita tanya apa Ustaz? Semalam mimpi Tuhan turun sini, dia kata. Pula dah. Ada main suka dia. Sebab tu kalau kita tengok kuil ni berlambak-lambak. Kadang situ dah ada, depan tu pula lagi. Lambat-lambat. Kalau tak besar kecil, tak kecil besar. Sampai tak boleh nak ubah. Saya sebelah sini tak nampak sangat. Saya duduk di belah Selangor sana. Yang kes, ingat tak kes kuil terbakar yalah, yang Muhammad Adib sivil kan. Itu memang dekat dengan tempat saya sebenarnya. Tempat saya dibesarkan. Saya tahu kuil tu. Sebenarnya kuil duduk tengah-tengah tu, jalan raya tu kona macam ni. Macam mana? Padahal jalan tu boleh straight. Sebab ada kuil, dia kona. Ada kata nak jaga sangat orang tu sampai sengit jalan. Padahal boleh je. Cuba kalau masjid kita atau surau kita, kena alih dah, kena pindah tempat lain dah, alasan kata tak sesuai apa sebagainya. Ni kona jalan. Tu satu. Yang kedua, pergi kat Mid Valley, Kuala Lumpur. Mid Valley ni shopping mall besar. Cuba tengok dekat depan Mid Valley tu, kadang orang tak perasan, kat depan, kat tengah-tengah Mid Valley ada satu kuil. Ada satu kuil. Padahal tu kan mall. Patut alih tempat lain. Tak, sebab ada kuil tu lagi dah mall situ. Punya nak jaganya. Yang ketiga, dekat je dengan tempat kita ni, Hospital Taiping. Tengok dalam hospital tak ada kuil dalam tu. Masjid tak ada, surau tak ada, kuil dalam hospital. Ini apa benda lah kan. Tu kata. Lepas tu dia kata kita tak jaga pula, dia cerita kat luar negara, kita runtuhkan dia punya lah apa lah kan. Ini semua nak atas fitnah. Tengok ni Islam makmur, tak ber, tak kacau, tak usik pun kan. Cuba kalau orang Islam duduk kat tempat kamu, negara kamu, habis dia kacau. Kita tengok isu hari tu kat negara India, umat-umat Islam kita di sana. Sana pun walaupun bangsa India, tapi ramai tak yang beragama Islam kan. Dia pakai tudung elok, dia jadi cikgu. Bila nak masuk ke dalam kawasan sekolah, guard tu tak bagi masuk. Guard tu kata buang dulu tudung tu, kena buka tudung supaya gaya dia sama macam gaya orang Hindu lain. Buka tudung, pakai sari, baru boleh masuk dalam. Padahal dia kawan tu Islam. Habis tak nak terpaksa lah buka. Kan, saudara-saudara se-Islam kita di sana habis diganggu-gugat dan sebagainya, diperlekehkan, dibuat main-main. Inilah kan. Sebab tu kita kena buat kerja sungguh-sungguh. Bukan nak selamatkan tempat kita je, selamatkan seluruh umat, seperti mana yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita menyambung
lidah perjuangan Nabi. Baik. Kemudian lagi dia kata, Syekh kata, mereka memuja patung-patung pemimpin atau pahlawan-pahlawan yang disanjung sehinggalah kepada pemujaan binatang-binatang yang tidak berakal. Semua benda dia nak puja. Nampak pelik sikit je dia puja. Kadang tu pokok tu besar semacamnya dia pun puja kat pokok tu. Binatang-binatang dia puja. Adalah lembu dia anggap Tuhan. Lembu dia. Ada saya pergi kat Penang. Nampak ada lembu besar gila lembu tu. Besar tu macam besar kereta kancil. Lembu. Kata lembu ni tak buat ni. Tak jual ke? Mana boleh jual? Ini Tuhan dia. Tuhan. Itu Tuhan dia lah. Macam mana ni? Lah pelik manusia. Kan? Habis inilah sebab tu kita kena, sebab tu kita jangan jumut tuan-tuan. Jangan nampak Islam ni hanya untuk orang Melayu. Kita kena sebarkan kepada orang Cina, India. Kita kena selamatkan. Apa tak selamatkan? Dia menganggap lembu tu Tuhan. Tak ke rosak dia punya pemikiran. Kita kena tolong dia, kena selamatkan dia. Awak ni ini lembu kata. Kan? Kita kena bantulah semua. Di samping itu terdapat juga adat-adat karut dan khurafat yang menjadi amalan mereka. Memang adat yang paling banyak mengarut kebanyakan datang daripada Hindu lah. Dan kita pun sedia maklum. Untuk generasi muda kadang mungkin dia tak tahu. Kita ni nenek moyang kita dulu ni, bukanlah yang baru ni, yang dulu lagi lama ni. Entah berapa, mungkin ratusan tahun atau ribu tahun. Yang dulu nenek moyang kita adalah beragama Hindu Buddha. Yang sebab tu pengaruh Melayu ni ada terkena sikit-sikit dengan adat-adat Hindu. Antaranya yang masih lagi diamal-amalkan iaitu kahwin berpelamin, pakai pelamin tu, duduk laki perempuan tu. Yang ni sebenarnya daripada adat Hindu dulu. Memang kita tengok orang Hindu kalau kahwin dia duduk laki perempuan itu, tapi dia pusing api lah. Dia pusing api. Kita pusing api tu tak buat lah, cuma duduk tu. Duduk tu. Kalau ikut dalam Islam, ajaran Islam sebenarnya tak ada duduk-duduk gitu kan. Buat walimatul urus ni, buat kenduri ni nak bagi orang makan saja, meraihkan sebab sebagai bentuk kesyukuran dapat menantu, dapat menikah, itu je. Tak payah sanding-sanding apa pelamin apa sebagainya. Tapi dah nak buat juga, ada pandangan yang syadid. Ada ulama kata tak bagi terus, haram terus, sebab takut tasyabuh, menyerupai agama lain. Tapi ada juga pandangan ulama yang sikit berlonggar, kerana dia mengambil kaedah asal semua urusan itu harus, asal semua urusan itu mubah. Jadi dikatakan boleh, tapi dengan syarat kena jaga dia punya pantang larang agama lah. Benda yang haram tetap tak boleh. Contoh dedah aurat tak boleh, campur laki perempuan tak boleh, mempamer-pamerkan berlebih-lebihan dalam berhias tak boleh kan. Yang tu kena jaga-jagalah. Dan ada juga pandangan kata bolehlah kalau nak buat untuk mengambil gambar, buat kenang-kenangan. Kita pun hias bunga-bunga, duduk nganting, lepas tu duduk family tepi-tepi tu, buat ambil gambar sebagai kenang-kenangan. Nanti boh dalam album teringat, oh ni dulu kahwin kan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau setakat buat ambil gambar, buat dalam rumah lah. Lamin tu buat dalam rumah, tak payah besar-besar sangat, cheap sudah. Tapi kalau sampai kat luar nak ambil gambar, buat apa nak tunjuk kat orang kan. Jadi benda-benda macam ni tu kita kena tengok. Sebab tu kadang-kadang ada adat yang bukan datang daripada agama pun, bukan datang daripada Islam pun, tapi ada adat yang terikut-ikut daripada zaman dulu-dulu, di mana orang Melayu kita ni dulu itu daripada Hindu Buddha ajaran dia. Baik. Lepas tu kalau nak tengok Melayu kuno dulu macam mana, Melayu lama yang pergi kat belah Siam, macam tu lah kita dulu, nenek moyang kita dulu lah, macam tu. Gaya hidup dia macam tu. Melayu zaman dulu macam tu. Tapi bila datangnya orang Yaman, dalam buku sejarah tak betul. Buku sejarah kata saudagar Arab datang ke tanah Melayu sebab nak jual minyak wangi. Jadah jauh sangat jual minyak wangi. Bukan pasal nak jual minyak wangi. Itu bukan saudagar Arab tu, itu ulama daripada Yaman.
Kan? Ini pun sebenarnya adalah daripada perintah Rasulullah kan? Kan? Cuma Rasulullah dah tak ada dah waktu tu. Cuma arahan tu masih disuruh sampaikan. Maka datanglah ulama-ulama daripada Yaman ke tanah Melayu untuk sampaikan Islam ke tempat kita. Akhirnya Islamlah kita, alhamdulillah. Gitu. Sebab tu persamaan kita hari ni ada sama dengan persamaan orang Yaman. Antara persamaan dia ialah kain pelekat. Pakai kain macam ni. Kita kan pakai kain kan. Pakai kain. Orang Yaman pakai kain. Cuma rupa kain dia tak serupa macam kita. Kita kain kita bentuk petak-petak kan. Dia tak, dia bentuk macam bunga-bunga sikit. Orang Yaman. Orang Yaman pakai kain. Malah lagi power daripada kita pakai kain ni bila nak semayang kan. Pergi surau masjid dia pakai kain. Pergi pejabat lagi tak pakai kain dah. Pelik lah pergi pejabat pakai kain. Tak payah kata pergi pejabat, pergi kedai nak beli roti pun tak pakai kain dah. Pakai seluar dah. Tapi orang Yaman bila-bila pun kain. Saya tak pernah jumpa lagi mereka pakai seluar. Tak pernah jumpa. Sampai kan saya pergi bengkel motor dia, pomen motor pun pakai kain. Yang repair motor tu pakai kain. Saya takut salah spana dia ambil ni. Pakai kain, cangkung tu pakai kain. Tak pelik juga. Pakai kain je. Atau ada kerja-kerja macam kalau kat tempat kita ni panggil JKR kan, buat kerja-kerja jalan, tepi-tepi jalan tu. Dia punya JKR pun pakai kain juga. Dia buat betul-betulkan jalan. Semua pakai kain, tak ada pakai seluar. Tak apalah, memang dia dah jadi kebiasaan dia kot di situ. Kalau kita kekok juga rasa kan. Baik. Tu dia. Itu India, China dah selesai. Nombor 7 pula. Nombor 7 ni Tok Syekh pengarang kitab kita, Tok Guru ni, jadi dia kesimpulkan untuk negara-negara yang lain. Dia cerita negara-negara besar je. Yang kita cerita ni semua yang besar-besar. Kita tengok balik. Yang pertama hari tu dia cerita mana? Penduduk Arab dulu. Dia cerita macam mana keadaan orang Arab waktu zaman jahiliah sebelum lahirnya Nabi. Kemudian dia cerita Rom. Rom ni kira barat sana lah, geng Amerika semua tu. Tu. Lepas tu dia cerita orang Yahudi pula, macam mana keadaan mereka waktu tu. Lepas tu Parsi, lepas tu India, lepas tu China, lepas tu India. Ni semua yang kiranya pengaruh-pengaruh besar di seluruh dunia. Negara-negara yang besar di seluruh dunia. Yang lain-lain tu kecil-kecil je. Kemudian sambung yang ketujuh, dia kata begitu juga dengan daerah-daerah lain di dunia yang mengalami keadaan yang sama. Nak maksudkan semuanya waktu tu semuanya dalam keadaan tersesat, seluruh dunia sesat dengan tak ada pedoman agama yang sebenar, agama Allah tak ada kan. Semuanya kebanyakannya syirik kepada Allah. Umpamanya penduduk Asia Tengah dan Timur Jauh, ini belah Asia pula, mereka menganut agama keberhalaan seperti Buddha dan sebagainya. Samalah kat tempat kita. Mereka hidup dalam keadaan liar tanpa sistem hidup yang sebenarnya. Begitulah juga keadaannya di Asia Tenggara. Asia Tenggara ni benua kita, di mana keadaan di India dan di China memberi kesan yang hebat kepada penduduknya. Kesan-kesan sejarah yang dijumpai di zaman mutaakhir membuktikan tentang apa yang telah berlaku di zaman sebelum kedatangan Islam, apalagi di daerah lain yang tidak mempunyai asas dan tanda ketamadunan yang diterokai oleh manusia. Zaman jahiliah menjadikan seluruh dunia ini sebagai pentas menegakkan kezaliman. Jadi zaman jahiliah, nama pun jahiliah, jahil, bodoh. Zaman tak kerti hukum hakam apa semua ni, main ikut suka dia je, tak ada pedoman, tak ada petunjuk, main ikut suka je. Bila ikut suka dia jadi zalim. Jadi zalim. Macam hari ni lah, undang-undang hari ni tak nak ikut undang-undang Allah, tak nak ikut undang-undang Islam. Jadi sekati dia lah. Orang ada kes pun boleh hilang macam tu je kat mahkamah kan. Ikut suka dia. Apa dia nak buat, dia boleh buat apa saja dia nak buat. Nak fitnah orang boleh fitnah, fitnah ustaz boleh fitnah kan. Pelik-pelik zaman hari ni. Aneh dia. Sebab apa? Sebab tak nak ikut Islam. Sama lah. Sebab tu Nabi kata akhir zaman nanti dia akan jadi macam
Macam mana Islam nak mula balik. Islam bermula dalam keadaan gharib, yakni berdagang. Dagang ni maksudnya pelik. Dalam keadaan suasana dia nak bawa satu kebenaran, keliling dia itu jahil. Jadi Islam akhir zaman nanti, bukan nanti dah, sekarang lah zaman kita jadi macam tu ni. Kita nak bawa kebenaran dalam keadaan keliling kita ni banyaknya jahil. Dia bila minoriti itu benar, majoriti itu tak betul, yang sedikit tu benar, yang banyak tu jahil, yang banyak tu tak betul. Jadi mana menang? Menang tak betul. Walaupun kita cakap benda yang betul. Ada satu orang dia hantar gambar di WhatsApp lah. Bagus tak gambar ni? Dia kali tu kan tu bukan tak ada kena-mengena dengan agama, tapi apa yang saya nak tengok, apa yang dia tulis tu boleh kita ambil contoh. Di situ ada gambar tu kotak parking kereta. Kotak parking tu macam parking tepi kita ni. Parking petak-petak tapi tepi divider. Tepi divider tu kan kotak. Lepas tu ada sebuah kereta tu, kereta apa, Myvi putih ke apa, dia parking dalam kotak tu, parking dalam kotak tu. Kemudian kereta-kereta lain yang parking sebelah dia tak parking macam tu, parking sengit macam ni. Parking sengit. Yang dia parking macam ni. Jadi macam ni kan. Ni kereta dia, orang sebelah parking macam ni, orang sebelah parking macam ni. Dia nak keluar tak boleh lah. Kan? Tapi okey lah. Lepas tu dia tulis caption bawah tu, dia tulis tajuk bawah tu, dia kata macam ni lah kehidupan kita, dia kata. Seseorang itu sudah buat benda yang betul, tapi disebabkan orang lain ramai buat tak betul, akhirnya orang yang betul dikata tak betul, orang yang tak betul dikata betul. Faham tak? Kena faham? Kena nak tunjuk parking kat luar tu. Kan? Dia parking tu betul dah, sebab dia parking dalam kotak. Orang lain tu parking sengit. Jadi dia betul dah. Tapi bila dia nak keluar tak boleh, orang marah. Ni apa hang parking macam ni, orang lain semua parking sengit, hang seorang parking tegak. Lah padahal walaupun dia seorang yang parking tegak, padahal dia tu betul, sebab parkingnya dalam kotak, orang lain yang salah. Tapi akhirnya orang akan kata dia yang salah, orang lain betul. Macam itulah suasana masyarakat kita hari ni. Kan? Kita cakap benda betul dah, tapi sebabkan orang lain semua jahil, apalah hang, dia kata gitu. Kita hantar anak kita mengaji sekolah agama tu betul dah. Memang itulah keutamaan. Meletakkan agama nombor 1 dulu. Soal dunia ni nombor 2, nombor 3 tak apa. Bagi dia hafal Quran dulu, bagi dia faham bab semayang dulu, bagi dia faham akidah dulu. Tapi kalau kita hantar anak mengaji sekolah agama, adik-beradik, jiran tangga habis cakap, yang anak merosakkan masa depan anak hang ke? Hantar sekolah agama tu, sekali dia nak kerja apa? Nampak? Suasana ni sungguh berlaku sebab saya duk jaga sekolah tu Guru Siddiq Noh ni. Kadang kita ni ada orang nak hantar anak, dia hantar mesej. Sampai tu ada beberapa tu ibu-ibu ni, dia hantar mesej, dia kata, "Ustaz, salah ke saya, Ustaz?" Awaknya kata, "Salah ke saya nak hantar anak saya pergi mengaji hafal Quran, mengaji agama?" "Kenapa pula?" "Tak salah lah," saya kata. "Apa macam marah saya pula ni?" Kata. "Dah, bila saya nak hantar anak saya pergi sekolah agama, adik-beradik saya habis cemoh saya. Dia kata kat saya gini. Tu bukan orang lain tu, adik-beradik tu, belum lagi jiran dan sebagainya. Ni suasana ni sungguh berlaku dalam keadaan masyarakat kita ni. Sesuatu yang betul dianggap tak betul, sesuatu yang tak betul dianggap betul lah. Ni orang hantar anak mengaji sekolah muzik tu, tak ada pula orang nak marah. Sekolah menyanyi kan, itu lagi mengarut. Kalau sekolah sains matematik boleh tahan lagi. Ni sekolah nyanyi hantar, sekolah menari, sekolah joget. Ni kalau di Kuala Lumpur ada sekolah-sekolah macam tu, sekolah yang boleh diajar cara nak menari macam mana kan. Ni belajar cara nak baca Quran macam mana, itu pula yang dipertikai. Ini keadaan umat bila keadaan majoriti ramai yang jahil berbanding yang reti, yang ada ilmu. Inilah keadaannya. Bila kita cakap gini, dia kata kita cakap kolot, ketinggalan zaman. Kita nak pakai pakaian sunnah macam ni, dia anggap macam lekeh lah, selekeh. Ketinggalan zaman. Ni apa benda pakai, orang tak pakai dah macam ni. Dia pelekeh, dia anggap rendah. Kadang-kadang orang perempuan pakai tudung labuh, siap dengan purdah ataupun niqab apa,
pergi lah jalan shopping mall, ataupun kita lah, kita pakai jubah, siap dengan ridak, serban apa semua, lepas tu kita masuk mall. Orang pandang keliling, tengok atas bawah ni datang ni, mana planet mana datang gitu. Macam kita alien dah pula dah kan. Tapi yang pakai skirt pendek separuh peha, sikit lagi nak nampak punggung kan. Yang pakai singlet tali halus, macam kain tak cukup baju kan. Boleh pula, tak ada pula orang nak pandang pelik. Malah orang anggap, oh itulah normal. Inilah keadaan sekarang. Yang pakai ikut betul bertamadun kan, yang pakai betul tutup aurat dianggap pelik. Pakai yang macam pakaian tak ada tamadun, macam kembali zaman batu balik, pakai cawat saja, yang tu dianggap betul, yang tu dianggap tak pun. Ini keadaan. Sebab tu Nabi kata beruntunglah mereka yang gharib, mereka yang pelik di saat zaman begitu. Sebab tu ada hadis, Nabi kata siapa yang mengamalkan sunnahku di saat orang tak mengamalkan sunnahku di akhir zaman, maka ganjaran pahalanya seperti pahala syahid. Sebab apa? Sebab waktu tu susah. Kenapa Nabi sampai berikan ganjaran macam tu? Sebab waktu tu susah. Nak susah untuk istiqamah dalam keadaan bersunnah. Kadang-kadang ni kita boleh pakai kopiah macam ni bila pergi masjid surau, jumpa kat kedai makan, jumpa dekat shopping mall, bukan kopiah-kopiah tak ada. Betul tak? Nak? Tengok Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni? Ustaz Kek Jana kan? Contoh kan? Kek Jana. Duk kuliah Ustaz dah. Mana? Mana? Allah Ustaz. Nanti nampak tu. Yang tu pergi masjid dah lah, itu pergi surau dah lah. Cuba nak pertahankan, nak istiqamah supaya zahir keislaman kita. Memanglah tak pakai kopiah pun Islam juga, tak pakai jubah pun Islam juga, tapi nak menzahirkan supaya nampak ciri Islam tu ada pada kita. Sebab apa? Sebab orang kafir dia tak malu menzahirkan kekafiran dia. Dia tengok Hindu kan, umbuh nanda ni 3 line atas dahi, tengok ukit jelutung. Relax je, dia tak malu pun. Kenapa kita nak malu nak menzahirkan agama kita, sedangkan agama kita agama yang benar? Lagi patutnya kita tunjukkan ni lah agama aku Islam, aku bangga jadi Islam. Dia boleh bangga jadi Hindu, padahal batil kan. Pakai apa, benang warna merah lah, yang macam lik. Kalau Kristian siap dengan rantai salib dia kan, boleh dia bangga salib dia tu, padahal tak betul. Kita ni Islam kan. Sebab tu kata Syekh Zainul Asri, inilah zaman di mana zaman fitnah kita hadap hari ni zaman kita kena tunjukkan amal, tapi hati kena jagalah, jangan sampai riak. Hati jangan sampai riak, cuma pamerkan amal, pamerkan sunnah-sunnah Nabi ni supaya kita, sebab apa kata Syekh, ini satu zaman orang dah tak malu mempamerkan maksiat. Kenapa kita perlu malu untuk pamerkan amalan, untuk mempamerkan sunnah? Kata Syekh, kalau terpaksa pegang tasbih sambil jalan pergi basar semua, subhanallah. Tapi jangan nampak amal, alhamdulillah, tukar pula. Nampak alhamdulillah tu bagus, tapi kelain pula timbul. Tu zikir. Kena pegang. Supaya kita tunjuk. Tok Sami lagi lah, Tok Sami. Besar-besar biji guli tu. Pakai kat leher tu Tok Sami. Lagi banyak dah, berapa banyak panjang gitu. Kita pun, tapi kita apa? Tapi jangan gantungnya zikir tak. Gantung tapi tak zikir. Itu sama macam Sami. Jadi tujuan untuk kita nak berzikir, supaya kita tunjukkan ini sunnah agama aku. Tak usah nak rasa malu. Baik. Mana tadi? Keberhalaan seperti Buddha dan sebagainya, mereka hidup dalam keadaan liar. Liar ni maknanya ikut suka, macam binatang liar, ikut suka, tanpa sistem hidup yang sebenarnya. Begitulah juga keadaannya di Asia Tenggara, di mana keadaan di India dan di China memberi kesan yang hebat kepada penduduknya. Kesan-kesan sejarah yang dijumpai di zaman mutakhir membuktikan tentang apa yang telah berlaku di zaman sebelum kedatangan Islam. Apalagi di daerah lain yang tidak mempunyai asas dan tanda ketamadunan yang diterokai oleh manusia. Selesai. Zaman jahiliah menjadikan seluruh dunia ini sebagai pentas menegakkan kezaliman. Peraturan dirimba menjadi amalan hidup manusia.
Apa maksud Tok Guru peraturan di rimba? Maksudnya peraturan ala-ala Tarzan, ala-ala dalam hutan tu maknanya ikut suka peraturan binatang. Binatang mana ada peraturan, ikut suka dia je. Macam itulah menjadi amalan hidup manusia, ikut suka. Yang kuat menindas yang lemah. Macam dalam hutan. Kalau rimau, singa ke, yang lain semua binatang kecil-kecil takut lah. Kan? Gajah besar, yang lain kecil-kecil takut. Sama lah dalam kehidupan manusia. Siapa pangkat besar, jawatan besar, dia boleh menindas orang yang di bawah dia. Dan zaman tu berlaku di zaman kita hari ni. Orang yang ada jawatan lepas dari segi undang-undang. Orang yang kecil tu yang dia perli netizen ke. Netizen ni pandai betul. Kan ada budak food panda yang motor dia apa nama, ada kesalahan kan, tak ada rotek mati ke apa tu. Lepas tu motor dia kena ambil, dia BJ ambil. Lepas tu dia balik jalan kaki je lah. Lepas tu netizen tulis tu tajuk orang tu, sebab dia ni kesalahan 48 kesalahan, kalau 47 lepas, dia kata. Pandai tu netizen ni, ada je dia nak tulis kan. Tapi maknanya nak macam tu lah nak ceritanya. Rakyat marhen macam kita ni, silap sikit je kena. Kalau macam dia, tak apa. Nak semua. Inilah kehidupan zaman jahilah yang kita hadap hari ni. Itulah dia. Macam tu lah. Baik, ajaran-ajaran yang pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi telah dilupai atau diselewengkan. Ini kerana kalau sebelum-sebelum tu, setiap kali satu nabi wafat, Allah cepat gantikan nabi lain. Tapi bila sampai kat habisnya Nabi Isa diangkat Allah naik ke langit, lepas tu kosong. Itu dipanggil, ulama menamakan zaman tu dipanggil zaman fatrah, zaman kekosongan. Tidak ada hidayah, tidak ada nabi yang diutuskan waktu tu. Lama, lepas tu baru lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu keadaan waktu tu sangat-sangat memerlukan kehadirannya Nabi. Kan? Tak ada siapa nak boleh tolong. Dan zaman tu berulang kembali ke zaman kita hari ni, di mana saat kita hari ni, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dah tak ada. Malah bukan setakat Nabi tak ada, ganti tempat. Memang tak ada, sebab Nabi-Nabi yang terakhir. La nabi ba'd. Tidak ada lagi nabi selepas aku, kata Nabi. Tak ada. Kan, yang ada cuma ulama saja. Tapi lah ulama ni dia tak kuat lah macam nabi-nabi dan rasul. Nabi dan rasul ada kekuatan, dia ada mukjizat dan sebagainya. Satu ulama dia tak kuat. Bila tak kuat, sebab tu ulama kena ramai dan bersatu, baru jadi kuat balik. Kan, kalau nabi madai dia seorang pun tak apa, sebab dia nabi. Tapi kalau kita bukan nabi, maka kita perlu penyatuan, kita perlu bersatu. Alim-alim ulama perlu bersatu sama-sama, kan, baru ada kekuatan. Jadi bila nabi tak ada, waktu nak tunggu gap yang panjang macam ni lama, sampai munculnya Al-Imam Mahdi. Jadi suasana keadaan tu semakin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin jahil, makin jauh. Dan saat keadaan umat waktu tu sampai tak tahan dah, waktu sampai satu tahap, nanti orang akan berdoa, ya Allah tolonglah kami, ya Allah bagilah bantuan kat kami, ya Allah, siapa yang boleh memimpin kami, ya Allah, kami dah hancur, kami dah, orang cakap apa, bertelagah sesama sendiri apa semua. Saat permintaan tu ramai mintakan bantuan untuk seorang yang akan menyatukan, waktu itulah akan lahirnya dia, akan bangkitnya dia, iaitu Al-Imam Mahdi. Samalah dalam keadaan zaman jahiliah waktu tu, kan, Nabi belum dilahirkan, waktu tu keadaan umat mereka yang masih lagi waras fikirannya, tetap ada orang yang berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim, ajaran kitab Taurat, ajaran kitab Injil yang lama-lama dulu, tetap ada. Tapi mereka merasakan kekosongan sampai mereka minta pada Allah, ya Allah bangkitkanlah Nabi akhir zaman, kami dalam keadaan huru-hara jahiliah. Masa itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir, bangkit. Gitu. Nampak ni dia kata, Syekh kata, walaupun begitu ada segelintir manusia yang masih berpegang dengan saki baki kebaikan yang masih tinggal.
Bukan semuanya sesat waktu tu, tetap ada segelintir manusia. Sehingga kan dikatakan kenapa dinamakan Sayyidina Ali sebagai belakang gelaran dia karamallahu wajhah. Ini banyak orang salah faham. Orang kata karamallahu wajhah tu adalah gelaran yang diberikan oleh puak Syiah. Tak betul. Bukan puak Syiah bagi. Itu daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Baca dalam kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah ada sebut tentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Cuma kenapa dinamakan pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Apa maksud karamallahu wajhah? Dimuliakan Allah atas wajahnya. Kenapa dikatakan mulianya wajahnya Sayyidina Ali? Kerana Sayyidina Ali, sejak Sayyidina Ali dilahir sampailah di Islam, wajahnya tak pernah dihadapkan di hadapan berhala. Maknanya dia tak pernah tengok pun berhala. Kalau tengok berhala pun tak pernah, apatah lagi sembah. Itu hebat Sayyidina Ali, kan? Walaupun waktu tu jahiliah belaka masa tu, Nabi pun belum lahir waktu tu, tapi dia tetap apa namanya, walaupun Islam belum sampai lagi waktu tu, sebab Nabi bawa Islam pun bila Nabi dilantik jadi Nabi umur 40. Jadi sebelum-sebelum tu pun belum ada lagi Islam, tapi tetap Sayyidina Ali dia tak pernah sembah-sembah berhala dan sebagainya. Jadi ada segelintir manusia yang masih lagi berpegang dengan saki-baki kebaikan yang masih tinggal, masih lagi ikut ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum tu. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, masih lagi ada. Tapi tak ramai lah, macam hari ni lah. Masih lagi ada yang betul-betul ikut ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Macam kita semua ni lah, insyaAllah, kan? Yang jaga solatnya, jaga ibadatnya, masih lagi ada. Tapi jumlahnya tak ramai. Kemarin dengar dari dalam satu video, kata Syekh Zainul Asri, bila Dajjal keluar nanti, daripada kalangan orang perempuan yang selamat hanya tinggal 7,000 sahaja. Dan bila Dajjal keluar nanti, ramai yang jadi pengikut Dajjal, yang paling ramai ialah perempuan. Tapi yang hanya selamat daripada ikut Dajjal tu, tak ikut Dajjal, iaitu seramai 7,000 orang sahaja. Betul orang tanya, adakah 7,000 tu di negara kita Malaysia? Tak. Maksud 7,000 tu ialah seluruh dunia. Maknanya kalau seluruh dunia punya banyak bilion, tapi yang selamat hanya 7,000 orang saja, perempuan, wanita. Yang lain habis hanyut ikut ke Dajjal. Kita mungkin kata, pelik takkan macam tu kot. Apa takkan macam tu? Tengok suasana hari ni sudah. Bila datang hati Korea lah, hati apa yang menggila-gila ni, mana? Nak perempuan. Kalau orang kafir tak pelik mana? Ni Melayu Islam, elok-elok pakai tudung pun gila-gila lah. Yang joget-joget, lambat-lambat, artis-artis hari ni, kan? Yang pelik-pelik perangai. Dan itu baru cucu cicit Dajjal je. Ini Dajjal betul datang, lagi gila dia. Sebab tu Nabi sampai pesan, kalau khabar Dajjal dah keluar, maka kamu ikat anak-anak perempuan. Maksud ikat bukan ikat sungguh, tapi maknanya jaga betul-betul dia, jaga habis-habis, ketatkan dia, kongkong dia. Hari ni zaman orang kata konon mak bapak sporting hari ni, kita jangan kongkong anak kita kena bagi kebebasan pada anak kita, dia nak buat pilihan. Tak betul. Ini semua ajaran sesat daripada barat datang kat kita. Islam ajar kongkong anak. Memang kita kena jaga dia, sebab kita sayangkan dia. Kita tak nak dia rosak. Bukan sakat perangai dia, agama dia tu paling mustahak. Jangan sampai rosak iman dia, akidah dia. Maka kena kongkong, kena jaga lah. Kena sekat, jangan bagi itu. Apa yang dia nak buat, kita yang pilihkan. Jangan bagi dia pilihan. Sebab dia tak pandai nak memilih lagi. Sebab dia belum cukup matang. Melainkan bila dia dah kahwin apa dah besar tu cerita lain. Suami dia lah tanggung. Tapi masih lagi dalam tanggungan kita, patut hati-hati. Hari ni ada dah motivasi mana kan. Kadang dalam TV ke mana, dia ajar macam tu lah. Kita kena bagi kebebasan pada anak-anak untuk dia buat pilihan dia sendiri. Kita jangan menyekat dia, jangan terlalu mengongkong dia. Ni benda-benda macam ni bercanggah dengan agama. Sebab tu nak ikut agama. Kita agama berlambat-lambat ajar. Nak ajar anak macam mana? Ada kitab dia. Dan ada kitab ajar Taklimul Aulad ke apa nama kitab. Macam mana nak mendidik anak. Semua ulama dah senaraikan. Ilmu tu semua ada lengkap daripada cara Islam, daripada cara Nabi,
berdasarkan hadis Nabi dan sebagainya. Nak pergi ikut juga cara barat, cara orang putih tu buat apa? Kena. Sebab tu mereka nak memisahkan kita agama dengan kehidupan. Mereka nak fahamkan agama ni sekadar ibadat sahaja. Agama ni semayang je, puasa, baca Quran, tilawah gitu, gini itu je. Tapi dalam politik tak ada agama. Dia nak fahamkan kita macam tu. Kalau dalam sistem sekolah tak ada agama, dalam sistem ekonomi tak ada agama. Dia nak sempitkan pemikiran kita. Yang sebenarnya agama ni selengkap semua. Dalam ekonomi ada agama, ada Islam. Dalam sistem pendidikan ada Islam. Dalam sistem lah apa, sistem hiburan tu sendiri pun ada Islam dalamnya. Lepas tu dalam Islam kita ada nasyid, ada qasidah, itu hiburan. Islam tak menyekat hiburan sampai tak boleh berhibur langsung, kita kena menangis saja, sampai tak boleh nak gembira langsung. Dah, Nabi bergembira, Nabi pun seronok juga. Cuma Nabi kata jangan berlebih-lebih, jangan terlampau banyak ketawa. Sebab tu Nabi kata kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu lebih banyak menangis daripada ketawa. Bukan maksud Nabi kata tak boleh ketawa langsung, kan? Ni Nabi kadang pemikiran kolot, dia faham kalau ikut Islam apa tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Bukan macam tu. Tu. Habis kita ni sudah dah didoktrin oleh pemikiran barat yang nak mengasingkan Islam dalam kehidupan kita. Itulah gambaran, bukan, belum. Tetapi mereka, dia kata orang yang tinggal tadi tu, yang sedikit yang masih lagi ikut kebaikan tadi, tetapi mereka tidak boleh mengenengahkan sistem itu ke dalam masyarakat. Nampak? Sama lah macam benda berlaku kat kita hari ni. Apa kita mengaji ni memang tepat, betul lah kena. Sebab zaman kita ni jadi balik zaman jahiliah, macam zaman mula-mula Islam. Jadi balik. Hari ni kita nak nak sebut susah, mengenengahkan sistem Islam betul-betul tak susah. Lepas tu Tok Haji Hadi dulu apabila boleh usul rang undang-undang RUU 355 itu, kan, salah satu daripada cabang undang-undang Islam boleh diusulkan, bukannya nak laksana lagi, baru boleh sebut kat dalam parlimen, itu pun Tok Guru menangis lah. Dia kata setelah 50 tahun lebih Malaysia ni, dah tertubuh kerajaan, baru hari ni satu undang-undang Allah atau undang-undang Islam berjaya disebut di dalam parlimen. Baru sebut, belum bahas, belum bincang, belum laksana, baru sebut. Bayangkan berpuluh tahun berjuang baru boleh sebut. Bukan senang. Ni nak mengenengahkan sistem Islam, cara kehidupan Islam yang sebenar dalam masyarakat yang jahiliah hari ni, bukan satu benda yang senang. Nampak ni dia kata mereka tidak boleh mengenengahkan sistem itu ke dalam masyarakat tadi. Ada. Tapi yang dia kata masyarakat yang berkecamuk, sehingga penganutnya terpaksa beruzlah. Orang yang nak ikut benda yang betul ni, kebaikan ni, yang beriman ni, sampai satu tahap mereka terpaksa beruzlah. Apa maksud uzlah? Mengasingkan diri daripada orang lain. Hari ni nak buat sekolah agama, terpaksalah jauh-jauh dalam kampung, ulu-ulu, dan itu pun pembinaannya hasil duit sendiri, cari dana, tak ada bantuan apa pun. Boleh nak minta bantuan, tapi kena dengar cakap dia, kena ikut cakap dia. Dia letak syarat begini, mesti begini. Tak boleh macam ni, tak boleh, tak bebas. Sampai dikontrolnya kitab yang kita nak baca, kitab ni boleh, kitab ni tak boleh. Macam tu pula. Ni tengok ni, hadis Nabi kita 40 hadis Al-Imam Nawawi. Dia ingat Imam Nawawi ni orang biasa, ingat Haji Nawawi ke, kan? Haji Nawawi kita boleh kata ada benda dia tulis tu, ada benda tak kena, tu Haji Nawawi. Tapi ni Imam Nawawi. Bila Imam Nawawi dah susun 40 hadis tu, itu 40 hadis yang paling dia anggap hadis ni hadis yang paling besar. Dan hadis ni sabdaan Nabi. Kata Tok Guru, makna beriman dengan Allah dan Rasul artinya percaya dengan apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata. Bila kita buang hadis-hadis Nabi tu dengan alasan kerana ini takut sentimen berbilang bangsa dan agama negara kita majmuk dan sebagainya, seolah-olah apa yang dikatakan Nabi itu tak tepat, tak betul, tak sesuai, nak diamalkan
dalam negara kita yang berbilang bangsa agama, tak boleh pakai. Itulah kau suruh belajar, tak nak belajar. Pergilah baca sirah Nabi. Masa Nabi hijrah ke Madinah, waktu tu di Madinah pun majmuk macam kita tak? Bukannya semuanya Islam. Sekarang ni Madinah dah semua Islam. Dulu mula-mula Madinah tu, masa Nabi hijrah, dekat Madinah tu ada orang Yahudi. Yahudi lagi dahsyat. Kita baru Hindu Buddha ya. Ini Yahudi tu kat situ. Kan? Maknanya majmuk juga. Nabi laksana tak undang-undang Islam? Laksana. Nabi takbir tak cari Islam? Takbir. Jadi apa alasan kamu dengan katanya masyarakat kita majmuk tak boleh nak ikut Islam? Tak apalah. Di dunia kamu bagilah 1000 alasan. Tapi nanti di hari akhirat baru kamu tahu. Kamu dihadapkan di hadapan Allah. Jawablah macam mana kamu nak jawab. Kan tak? Ada seorang tu lagi lah, sakit hati kita dengar dia. Dia kata, ini kerajaan saya, ini kerajaan kami, sekati kami ya, nak buat apa? Dunia hang jawab gitu. Hang tunggu nanti di hari akhirat esok. Hang jawab macam tu depan Allah Ta'ala tengok. Bila Allah tanya kenapa kamu gini kamu? Ini kerajaan kami, sekati kami ya Allah. Allah pun panggil malaikat dia, malaikat pergi campak dia dalam api. Sekati kami ya. Kan? Ni kerajaan Allah. Jangan sombong sangat. Kan ada pula jawab gitu. Itulah. Ni dah bila tak ada agama ni lah berlakunya. Bila tak ada ilmu, jahil, inilah jadi ni. Dan cakap ikut suka saja. Itulah gambaran kebiadaban yang berlaku di ambang kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ni tok guru kita dia senaraikan, dia nak bagi kita nampak gambaran macam mana kehidupan di saat Nabi belum dilahirkan. Macam mana umat waktu tu, manusia macam mana waktu tu. Hampir keseluruhannya di dalam kesesatan dan penyelewengan. Taklah kata semua sekali, tidak, tapi hampir keseluruhan duduk dalam sesat dan seleweng. Sama juga keadaan kita hari ini. Tak ada Nabi, Nabi dah lama wafat, tak ada siapa yang nak menyatukan kita semua. Akhirnya berlakulah kesesatan dan penyelewengan yang banyak. Hampir 70 ke 80%. Hari ini ada orang buat kajian kata anak-anak muda hari ini 70 ke 80% tak jaga semayang, tak jaga solat. Tinggal segelintir kecil sahaja yang masih lagi adalah sayangkan agama ni. Yang lain habis tak habis-habis dengan hiburan, tak habis-habis. Manusia tidak mengenal Tuhan, katanya. Betul lah. Hari ni orang kenal Allah lah. Saya silap, minta maaf cakap, silap-silap kita panggil jemaah Masjid Surau ataupun dengan AJK kita panggil. Cuba sebut satu-satu sifat Allah. Tunggu-tunggu kantin tak boleh nak jawab. Padahal masjid dah tu. Yang kat luar masjid lagilah tak tahu ke benda. Ingat tak? Bila sebab tu selalu saya sebut kan, bila ada cuti-cuti sekolah ke apa kan, anak-anak pakat balik rumah kita. Kan? Kita tanya seorang-seorang anak-anak kita tu sebut sifat Allah. Kebetulan anak dia memang 20 orang. Kena seorang satu sebut sifat 20 tu. Mula pada Along. Along ni kerja doktor. Along jawab, masa di UKM itu kami tak mengaji ni ayah. Kami mengaji magnesium. Tu kami mengaji. Sifat 20 kami tak mengaji. Tak tahu. Along tak tahu. Tanya Angah pula. Angah pula ambil engineering. Kan? Angah, apa sifat Allah? Kan? Allah, kami mana ada mengaji dulu kat Amerika tak ngaji ni. Ya. Kami mengaji apa nama bab engineering ni, bab fizik kimia ni. Kan? Kami belajar force F sama dengan MA, force mass apa. Yang tu kemah cakap. Nah, sifat Tuhan kamu tak tahu. Kamu jadi hamba kepada Tuhan kamu macam mana? Kan? Tak tahu, tak erti. Habis tak tahu, seorang pun tak tahu. Kenalah kali yang bongsu tu belajar tak tinggi kan, bolehlah duduk kat kampung buat kerja-kerja kampung. Dia kata ingatlah sikit-sikit wujud kidang bakak apa ada lah duduk di surau tu dengar tok guru ngajar yang tak disijil tu lah.
kan? Tapi dia tidak Tuhan ni, walaupun tak ada sijil. Sijil bukan Tuhan minta sijil. Ada nanti nak masuk dalam kubur kan, masa nak sarung kain kapan tu selit sekali sijil pin. Takut lagi dalam kubur lagi malaikat tanya tunjuk sijil kan. Marabuka ni SPM 8A ya, yang degree ada kat ni. dekan saya dekan 4 point berapa 4 flat. Lampang ni tak ada jawab dah dia. Ada bukan yang itu. Ada. Tapi itulah yang kita pentingkan sangat pada anak keluarga kita ni. Betul tak? Pasal agama, bila dah tak ni, saya jaga sekolah Tok Guru ni, saya jaga bahagian pendaftaran. Terus terang saya beritahu kan, bukan kita nak katalah, tapi dah memang betul sungguh 70% lebih kurang 70 ke 80 lebih kurang gitulah kan. 70% ibu bapa yang hantar anak ke sekolah tahfiz kami ni, sekolah lain saya tak tahu, tapi sekolah tahfiz kami ni kebanyakannya sebab apa hantar? Dia sendiri yang cerita, dia sendiri yang cakap sebab anak dia tak boleh pergi bahagian akademik kan. Allah Ustaz, anak saya matematik tu payah lah Ustaz, dia sipir pun tak hafal, asyik kena di atas kursi je kat sekolah ni, dia bebe masa anak dia. Lepas tu nak hantar sekolah Ustaz baru nak hafal Quran. Jadi Quran tu duduk tangan mana? Quran tu lebih rendah daripada sains dan matematik. Anehlah kita. Lepas tu kita marah sangat bila orang rendah-rendahkan Islam. Kita marah sangat bila orang hina-hinakan Islam. Kita tak tahu yang kita pun hina Islam, kita pun yang rendahkan Islam. Di mana kita meletakkan Islam? Kita tak yakin dengan agama Allah, kita tak yakin dengan sekolah agama, kita tak yakin dengan ilmu-ilmu Allah, tak yakin dengan ayat-ayat Allah. Kita tak yakin dengan budak ni hafal Quran, masa depan ni Allah akan cerahkan dengan rezeki-rezeki dan sebagainya. Tak, yang kita yakin dia ada sijil baru cerah masa depan. Akhirnya di manakah Tuhan kita? Itu sebab malaikat tanya, Marabuka, siapa Tuhan kamu? Kenapa malaikat tanya? Kan takkan malaikat tak tahu. Masa dia nak mati tu, orang dah uruskan ikut cara pengurusan Islam kan. Masa dia mati tu, orang mandikan dia, orang kapankan dia, semayangkan dia di seorang masjid, lepas tu tanam pula dekat perkuburan Islam. Takkan malaikat tak tahu? Dan kalau dah tahu, apa tanya lagi? Betul tak? Masuk dalam kubur, malaikat tanya, Marabuka, takkan nak jawab lah, takkan tak tahu, tak nampak ke tadi? Saya disemayangkan kan kat masjid kan, tanya apa lagi? Nak jawab gitu. Tapi kenapa malaikat tanya? Bukan malaikat tak tahu, malaikat dah tahu dia tu mati Islam. Tapi kenapa tetap tanya? Sebab walaupun kamu Islam, belum tentu kamu kenal siapakah Tuhan kamu. Sebab itulah dia tanya, Marabuka, siapa Tuhan kamu? Walaupun IC kamu tulis Islam, walaupun kamu mengaku agamamu Islam, tapi belum tentu kamu kenal akan Tuhan kamu dengan sebenar-benar kenal. Maksud kenal di sini dengan makna keyakinan, yakin dengan Allah Ta'ala. Ni sampai tak yakin dengan Tuhan kan? Boleh ke, okey ke, jadi ke? Bila dah tak ada pilihan, barulah ambil agama jadi pilihan. Sakit kita macam tu lah, penyakit kan? Mula-mula pergi tanya doktor, habis doktor tanya, habis hospital tanya, padahal doktor pun tak boleh. Doktor kata pergi rawat perubatan kampung lah, baru cari pula kampung pula, cari habis tok bomoh 14 negeri, 14 bomoh pergi. Bomoh yang terakhir dia pergi Siam, habis pergi, tak jadi kak. Last sekali bomoh tak boleh, doktor tak boleh, habis puluh ribu ringgit dah. Last kali dia kena dia pergi surau masjid lah, dia cari Tok Imam, minta Tok Imam buat solat hajat. Kata memang buat sikit solat hajat, saya sakit lama dekat 5 tahun dah melarat. 5 tahun baru mau cari Islam, tumujur hidup lagi. Kalau mati di mana kita letak agama? Patutnya awal lagi lah cari Islam, awal lagi lah cari Allah. Kena-kena penyakit tu terus buat solat hajat. Tak semestinya kena buat jemaah di masjid. Sudah kita buat sendiri, tak apa kat rumah. Ya Allah, Engkau uji aku dengan sakit, ya Allah, maka yang boleh menyembuhkan aku hanya Engkau. Sebutlah begitu, biar letak Allah. Lepas tu baru ikhtiar cari makhluk ni untuk cari doktor dan sebagainya, baru nampak Allah tu nombor satu. Ni letak Allah hujung-hujung, belakang-belakang, letak Islam belakang-belakang. Tapi bila nak masuk syurga, nak suruh Allah letak kita depan-depan, cek kan? Cuba tepuk dada, tanya iman masing-masing, layak ke tak layak aku macam tu kan? Kita layan Islam ni macam mana, layan Tuhan ni macam mana? Tiba-tiba kita nak Tuhan layan kita hebat-hebat, kok mana?
Gitu. Manusia tidak mengenal Tuhan, nafsu bermaharaja lela. Ikut hawa nafsu, serigala menjadi gembala. Kan? Nafsu maksud serigala menjadi gembala. Sepatutnya yang mengawal kita yang kawal serigala tu, kita yang kontrol. Tapi serigala pula yang jadi gembala. Serigala pula yang kontrol kita. Mana nafsu kontrol kita. Patut kita kontrol nafsu tu. Ini nafsu kontrol kita. Ikut hawa nafsu. Penjenayah menjadi hakim. Hamak tu. Betul tak? Nanti tengok cerita P. Ramlee kan. Masa yang penyamun tu, dia nak masuk dalam gua tu, geng penyamun beratur kan. Saya tengok P. Ramlee tu macam dah tahu dah. Tengok penyamun tu pakaian dia macam mana. Ada pakai pakaian peguam, ada pakai pakaian hakim, ada pakai pakaian polis, ada pakai pakaian doktor. Apa dia nak masuk? Penyamun zaman moden bukan pergi rompak bank apa semua tu. Penyamun zaman moden yang berkola putih. Masuk kola putih ni, dia tak payah pakai topeng apa. Dia buat kerja pejabat je, tapi dia samun duit. Yang doktor, cara doktor menipu orang, ubat mahal-mahal apa semua bagainya, nak kayakan dia je. Kan? Macam-macam entah apa ubat dia bagi ke apa, kita pun tak tahu. Kan? Yang cara pomen motor, pomen kereta, cara pomen pula. Tipu kata barang tak rosak, kata rosak. Kan? Jadi tukar. Ambil tanah rakyat, ambil itu, ambil ini, gitu, macam-macam. Kan? Ini dia penyamun. Dan orang zalim menjadi qadi. Qadi ni maknanya yang menguruskan orang Islam, yang menentukan, jadi hakim mahkamah. Jadi orang zalim jadi qadi yang tentukan. Tak kerti dia. Manusia menghadapi krisis nilai yang dahsyat, sehingga orang-orang baik dianggap jahat dan orang jahat pula dianggap baik. Betul lah zaman kita hari ni. Orang baik dikatakan jahat, orang jahat dikatakan baik. Tidak ada orang yang dapat menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nak laksana amar ma'ruf nahi munkar tak boleh. Kadang kat kawasan kita ada orang minum arak, ada kedai jual arak, ada kedai tikam nombor ekor. Kita tak boleh buat apa, sembahyang kan main. Azan kuat dah berkumandang, tapi benda haram depan mata kita, kita tak boleh buat apa. Kilang arak dalam negara kita tak boleh buat apa. Ya tak? Ni nak laksana amar ma'ruf nahi munkar macam mana? Tak boleh. Raja-raja menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Itu zaman tu. Kan? Mengagung-agungkan, melebih-lebih. Sedangkan rakyat dianggap abdi. Rakyat jadi kuli. Rakyat dipaksa memberikan ketaatan mutlak kepada raja. Ikut raja kata apa pun. Tak boleh cakap langsung. Cakap derhaka. Walaupun di zaman itu masih ramai paderi dan pendeta yang dianggap ulama, kerana mereka masih mengetahui sedikit sebanyak pusaka Nabi-Nabi. Zaman ni belum ada Islam, jadi pendeta-pendeta yang berpegang pada kitab-kitab lama, antaranya kitab Taurat dan kitab Injil, masih lagi ada. Jadi zaman tu itulah mereka yang dianggap ulama tu. Tapi mereka tu betul lah pegang pada kitab yang betul, kitab Taurat dan kitab Injil. Ada mereka tu, tapi tak boleh buat apa. Sama lah macam zaman kita hari ni. Ulama ada tak? Ada ulama, tapi tak boleh buat apa. Jabatan agama ni setiap negeri ada. Malah bukan sakat satu dua. Jabatan agama Islam satu, majlis agama Islam satu. Joget-joget tetap menjadi-jadi. Tak boleh buat apa. Kan? Tetapi kebanyakan mereka adalah penyeleweng yang menjual agama dengan harga mata benda dunia. Ni kitab kata, bukan saya kata. Mereka menjadi penyeleweng, jual agama pula dengan harga mata benda dunia. Demi jaga pangkat jawatan, pangkatnya dan kedudukannya, disenyapkan benda-benda yang dia tahu salah. Dia hafal ayat Quran, dia hafal hadis Nabi. Bukan dia tak jumpa. Mereka hafiz Quran. Mereka melakukan rasuah dan memakan harta manusia secara haram demi kepentingan mereka sendiri. Buat rasuah, makan harta secara haram. Zaman tu berlaku dah daripada dulu lagi. Jalan Allah SWT sanggup ditutup. Nak sebarkan agama dikacau, disekat nampak. Jalan Allah SWT sanggup ditutup. Nak sebarkan agama kena sekat. Alasan tak ada tauliah lah, itulah, inilah, macam-macam. Itu semua hanya sebagai bentuk alasan saja. Itulah, inilah, tak kenalah, inilah. Kan? Nak ditutup. Itu macam kes Ustaz Syed kita, Piyu Syed kita, yang kes kat Teluk Intan tu. Dia kata apa? Kalau nak kira tauliah, dia ada tauliah lah.
Tapi kenapa masih lagi tak boleh disampaikan ceramah? Atas alasan sebab dia geng sebelah sana. Ini apa benda ni? Kita nak cakap masalah agama ni, nak berdakwah. Yang terbaru Ustazah Noh Hafizah Musa. Kan? Pun tak boleh juga digugurkan. Atas sebab apa ni? Inilah zaman dia, tuan-tuan. Samalah macam zaman di zaman jahiliah. Jadi nak cerita ni, apa maksud saya ni? Apa kesimpulan kita nak buat pada pagi ni? Tok Guru pengarang kitab ni nak cerita keadaan umat dah terlampau teruk waktu tu, jahiliahnya dengan kezaliman, menindas orang yang atas, menindas orang yang bawah, apa semua ni. Ini saat Nabi belum lahir. Bila saat tu terlampau teruk macam tu, maka saat itulah saat yang paling tepat dan paling sesuai untuk Allah bangkitkan Nabi untuk menyelamatkan umat. Kemudian kita ambil benda ni, kita kaitkan dengan keadaan kita hari. Apa yang diceritakan ni sama macam berlaku kat zaman kita hari. Keadaan sekarang ni tertekan, yang tinggi, yang orang tinggi lepas, orang rendah tak boleh, kena tekan apa semua. Lepas tu ajaran-ajaran mengarut dah mula banyak, dan yang golongan yang betul-betul ikut agama sedikit saja. Sama lah ni dalam keadaan waktu ni, jahiliah ni. Dan waktu, kalau dalam cerita ni, waktu ni lah waktu paling sesuai Allah bangkitkan Nabi. Maka kalau keadaan kita pula, waktu ni lah waktu paling sesuai Allah akan bangkitkan Al-Imam Mahdi. Maksudnya di sini boleh menjadikan sebagai satu indikator atau isyarat ataupun alamat bahawa kehadiran atau kedatangan Al-Imam Mahdi sudah semakin dekat. Kerana keadaan umat hari ini dah semakin rosak, semakin teruk, yang memerlukan kepada seorang pemimpin yang akan membangkitkan balik semula agama ini, insya-Allah. Nanti kita akan sambung firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in katsiran minal ahbar. Nanti kat situ. Okey, boleh? Wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mal salihin, wa niyyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautil syuhada, wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.